aku letakkan hartaku dan keluargaku kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah pelihara, kalau Allah yang jaga, selamat ke tak selamat? Selamat. Allah yang jaga. Kalau serah pada anjing, kadang-kadang anjing pun diberi makan racun, mati. Kalau kita ada jaga, kadang-kadang jaga tidur. Kalau kita pasang alam, kadang-kadang alam pun tak berbunyi, dipotong wayar. Tapi serah pada Allah Ta'ala. Jadi dalam masa yang sama ada usaha ikhtiar kita, dalam masa yang sama serah, jangan ditinggalkan, jangan dilupai. Rumah kunci, pasang alam, kebun kita letak anjing seko jaga. Tetapi hati itu bulat, penyerahannya kepada Allah Ta'ala sahaja. Iaitu jika kamu, wahai murid yang berjalan menuju pada Allah Ta'ala dengan kehambaanmu dalam kehidupanmu, menyerah diri sepenuhnya kepada hanya Allah Ta'ala dalam melakukan taat dan meninggalkan maksiat. Buat taat pun serah, terlaku maksiat pun dia, bermakna hidup kita ini adalah sebatas menjalani kehidupan takdir Allah Ta'ala. Baik daripada siapa? Allah. Buruk siapa pula? Allah jugalah. Bukankah rukun iman yang keenam tu baik buruk daripada Allah Ta'ala? Jika ada soalan berbunyi, takdir itu boleh berubah ke tidak? Jawapannya apa? Zaman, jawapannya apa? Takdir itu boleh berubah ke tidak? Boleh berubah. Patut isi satu. Tak berubah. Berubah. Boleh berubah. Boleh berubah. Okey. Jawapannya ialah boleh berubah dan tak boleh berubah. Macam mana nak fahamkan sekarang ni? Baik. Apa ni? Kitab lama ni. Baik. Kita diary lah ya. Diary kehidupan. Apa bahasa Inggeris kata? Diary life betul. Boleh lah tu. Baik. Mana dahulu? Nabi Adam dulu ke ataupun malaikat dulu? Kejadian tu. Malaikat dulu. Mana dulu? Nabi Adam dulu ke ataupun langit bumi dicipta? Langit bumi dulu. Sebab itulah dipentahkan ketika mana nak jadikan Nabi Adam itu dipentah suruh ambil tanah di bumi. Bumi langit tu dah ada dah. Sebelum adanya langit dan bumi itu 50,000 tahun sudah tertulis di Lauh Mahfuz tentang takdir kita. Bukan baru lahir, betul dah. Sebelum cipta langit bumi tu dah tertulis dah. Sebab itu pembahasan yang agak hangat antara para sufi dan juga para ulama hadis mengenai siapakah atau apakah yang pertama dicipta. Maka ulama sufi, ulama hadis, muhaddisin dengan menyandarkan hadis sahih mengatakan ciptaan pertama itulah qalam. Qalam tu jelah faham kita nak menulis lah.
di Lauh Mahfuz. Tetapi di sisi para sufi itu mereka mengatakan Nur Muhammad. Tak apa, itu segi khilaf antara pandangan ulama sufi dan ulama hadis. Jadi kita perlu tahu sebab itulah Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Allah Ta'ala berkata pada malaikat, aku nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Bermakna malaikat tu dah ada dulu kan, sebab Allah berdialog dengan malaikat. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yusfi fiha wa yasfiku dima', adakah engkau nak jadikan makhluk yang mana merosakkan muka bumi ini, yang hidupnya bertumpah darah, yang keluar pati, lompat pati, terjun pati, itu semua tu dah tahu, semua dah siap dah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Halnya keadaan kami ini sentiasa bertasbih, memuji engkau, menyucikan engkau. Kalau kita nak jadikan khalifah sebagusnya macam malaikat lah, sebab asyik dengan ibadat, taat sahaja, bukan macam manusia ni. Tapi Allah kata, aku lebih tahu daripada apa yang kau tahu. Bermakna di sini ada dua pengetahuan, pengetahuan Allah dengan pengetahuan malaikat. Manakah pengetahuan yang lebih luas lagi? Pengetahuan siapa? Allah. Bermakna yang malaikat tahu itu, kau nak jadikan makhluk yang bertumpah darah merosakkan bumi ni, bermakna malaikat dah tahu kan? Tahu di mana? Di mana? Di Lauh Mahfuz. Dia yang diperintahkan untuk menulisnya. Tetapi Allah pangkah balik, aku lebih mengetahui daripada apa yang kau tahu. Bermakna apa yang malaikat tahu sekadar itu sahaja. Apa yang malaikat tahu, Allah tahu. Apa yang Allah tahu, malaikat bukan semua tahu. Dan tahu ni itu pun terbatas, bukan sekadar itu saja. Ada rahsia sebalik pun tak tahu malaikat. Baik, malaikat tahu si Muhammad ni umur dia 45 tahun. Dalam ilmu Allah Ta'ala, umur dia 75 tahun. Malaikat tak tahu ni, 75 tak tahu. Malaikat tahu dia hanya ada Iswan. Iswan. Tapi dalam ilmu Allah Ta'ala rupa-rupanya ada Is4. Is4 tersusup tak tu? Tahun 2020, subhanallah, ada Is2. 2025 ada Is3. 2029 ada Is4. Cukup 75 meninggal. Ini dalam ilmu Allah. Malaikat tak tahu. Malaikat cuma tahu dia ni 45, isi satu. Tetapi kan hadis Nabi dia menyebutkan, barang siapa menghubungkan satu rahim, bersedekah, umurnya dipanjangkan. Itu kan syariatnya begitu. Kita pun bersedekah. Betul lah. Umur 45, nampak macam panjang lah umur dia, hidup lagi. Tapi malaikat kata di Lauh Mahfuz tulis 45 je, panjang pula umur dia. Oh, rupanya bersedekah, sedekah. Tetapi ketika mana umur mencecah 75 tahun,
pagi tu bersedekah, tengah hari meninggal. Boleh ubah tak dengan sedekah tu? Tak boleh. Yang dikatakan boleh berubah, tambah rezeki, panjang umur tu, sini cerita dia di Lauh Mahfuz tu. Jadi terbatas ilmu malaikat tu, terbatas. Kenapa? Mustahil sama sekali ilmu malaikat itu setara dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi nak lebih daripada Allah Ta'ala, tak mungkin. Seperti mana pengajian yang lalu kan cerita tentang martabat ikhlas kan. Apa martabat ikhlas? Pertama, beramal kerana ganjaran. Kedua, beramal kerana syurga, takutkan neraka. Beramal kerana menjumpai Allah Ta'ala. Beramal kerana mencari redha Allah. Dan kelimanya, beramal kerana Allah sahaja. Jadi kan kisahnya syekh yang mana dia solat, malaikat berkata di atas kepalanya, Allah tak redha dengan dia tu. Bila pemuda tu rasa was-was buat sangka dengan dia, syak was-sangka dengan dia, maka dia kata dia pun nak beredar. Dan maka syekh tu berkata, kenapa nak beredar? Tadi dia kata nak duduk sini, nak duduk sama-sama belajar, tarbiyah. Syekh yang marah ya, apa yang saya katakan ini jangan berkecil hati. Ketika saya angkat takbiratul ihram, saya melihat malaikat berkata di atas kepala syekh, Allah tak redha dengan syekh. Itu yang membuat saya berbelah bagi. Maka syekh pun tersenyum dan berkata, engkau baru hari ini kali pertama solat, Allah buka ke hijab, mendengar malaikat berkata Allah tak redha denganku. Tetapi aku puluh tahun aku beribadat, hari-hari aku mendengar malaikat berkata Allah tak redha denganku, tapi aku tetap solat. Hakikat sembah Allah Ta'ala begitu. Kerana apa? Yang malaikat kata Allah tak redha itu, yang malaikat tahulah di penghujung hidupnya Allah redha tu, mereka tak tahu. Tak tahu. Ni kalau ada wali Allah, wali besar, jumpa kata, Haji, saya dalam firasat khasyaf saja ini, saya lihat nama Haji sudah ada dalam neraka. Nak semayang? Malas semayang sebab apa? Dah kuat-kuat semayang pun dalam neraka. Datang pula wali lain cerita Pak Mat ni pula. Pak Mat, saya nampak Pak Mat ni, nama Pak Mat di Lauh Mahfuz tu ahli syurga. Tak semayang? Tak semayang juga. Sebab apa? Confirm masuk syurga dah, apa semayang? Bermakna dua-dua itu, Pak Haji dan Pak Mat itu ibadatnya kerana selain daripada Allah, kerana syurga, kerana takut neraka. Tapi hakikat hamba itu ialah ibadatnya kerana Allah, tanpa inginkan sebarang pulangan, hatta menuntut, ya Allah redhalah pada aku ni, aku hamba-Mu, aku ikhlas tadi. Tak. Sedangkan gerak kita, rakaat sujud kita pun Allah beri, khusyuk kita pun Allah beri, ilham yang datang pada dalam pemikiran kita, mengangkat doa lidah kita, menterjemahkan apa yang diilhamkan, nak minta itu minta ini pun Allah beri. Apa yang tak Allah beri? Semua beri. Semua Allah beri. Jadi fahamlah kita, kalau dikatakan takdir itu tak boleh berubah, itulah dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah sahaja Maha mengetahui. Kalau sini hidupnya susah, lakonannya susah terus, macam projektor lah. Dah lama tak buat ni, buat lagi. Ini kan dah siap ni, filem dah siap. Dah siap dah ni. Dah lama punya projektor, tahun 50-an punya Chaplin. Dan lakonan yang sedang berlaku ini dah siap ni, dipancarkan saja. Hidup kita ni sekarang pancaran daripada takdir yang dah siap. Seperti Abu Hasan Syazili berkata, Syekh Abu Hasan Syazili berkata, kalau kamu boleh memilih, pilihlah agar kamu tidak memilih. Dan arti kata lain, terima seadanya. Nak kata apa? Daripada kecil lagi, daripada anak dara hidup dah susah. Jaga ibu,
jaga adik. Ibu dengan ayah pergi menoreh, adik tak ada nak jaga, terpaksalah sekolah sampai darjah 3 je, jaga adik. Ibu pula Masya Allah daripada moyangnya begitu juga, neneknya zuriat banyak, adik-beradik sampai 10 orang, 11 orang. Orang dulu kan begitu, 11 orang ramai adik-beradik, jagalah dia. Lepas tu ayah pula musim tengkujuh tak menoreh, ibu ayah tak menoreh. Mak pun cuba dah fikirkan, kebetulan ada tanam pisang tu, buatlah sagat pisang, buat kepik pisang jual. Ayah pula pasang pukat di sungai. Makin lama hidup ayah tu penat, terlampau penat bekerja, letih, tenaga banyak habis, badan pun tak kuat mana, hujan-hujan pun pergi cari rezeki, akhirnya sakit. Habis sakit tinggallah ibu seorang, dia lah seorang buat kuih, kita pun tolong buat kuih, getah pun tak terjaga. Sambil-sambil belah pagi menoreh getah, petang-petang jual kuih dengan ibu. Habis tu orang pun masuk Pinang, nikahlah dia. Dapat suami pula tu bukan tak kerja, tapi suami pun sekadar ada LCE saja. Kerjalah 3-4 bulan berhenti ikut orang, habis projek buat rumah berhenti, 2-3 bulan berhenti, tak ada kerja. Nenek tu anak ramai, maknya anak ramai, dia pun anak ramai, nikah 5 tahun 5 orang anak kecil lagi. Kemudian isteri pun, suami pula insiden patah tulang belakang, dah tak bergerak duduk rumah. Terpaksalah dia pengalaman jual kuih di kampung dulu, jualah pada kuih tu, membesarkan anak-anak semua, nak masuk universiti, nak sekolah tuition sebagainya, macam-macam. Kemudian dah tua-tua tu pula jaga cucu pula, anak dara jaga ibu bapa. Waktu dah berkahwin jaga suami sakit, dah tua jaga cucu pula. Sepanjang hidup ni susah aja. Nak kata apa sekarang ni kita ni? Kalau dah memang ilmu Allah dan ilmu Allah begitulah ceritanya. Walaupun lakonannya, wataknya susah, tetapi kesusahan itu pasti boleh ditanggung oleh seseorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seorang hamba itu melainkan apa yang dia boleh tanggung. Dia untuk orang seperti itu sebab dia mampu tanggunglah. Ujian ni begitu. Adapun kita kalau duduk situasi seperti itu memang tak mampu, kita mungkin bunuh diri terus. Kita ni semua ada ujian. Bukankah ujian itu untuk peningkatan iman? Mana lebih bernilai, iman dengan harta benda? Iman lebih bernilai daripada harta dunia ni. Jadi kalau hidup ni kaya macam mana pun itu ujian. Lihat, boleh sabar, boleh syukur ke tidak? Kalau susah macam mana pun itu ujian. Lihat, boleh sabar ke tidak? Kejayaan itu pada kesabaran si miskin, pada kesyukuran si kaya, itu yang berjayanya. Bukan masalah kaya tu miskin tu, bukan. Sebab itu kita belajar bicara tasawuf seperti ini untuk apa? Untuk membetulkan kompas hati kita, hanya penghalaan kepada Allah hidup ini, bukan selain daripada Allah. Tidak ada hakikatnya susah tu susah. Memang martabat kita level orang awam ini, kalau nikmat gembira, suka, tapi kalau balak duka, itulah kita. Tetapi para ahli sufi melihat nikmat itu lazat, balak pun lazat juga. Kerana di samping balak itu, derita sengsara, semuanya pahala kan? Semua pahala tu. Menanggung sakit, menanggung susah, derita, itu semua pahala. Apa pahala tu, satu pahala tu rendah sangat ke? Tak sama dengan nilai ni dunia ciptaan ini.
Satu pahala saja, apatah lagi beribu-ribu pahala. Tetapi ahli hakikat, orang hakikat itu ialah dia bukan berlazatan dengan nikmat, bukan berlazatan dengan bala, tetapi berlazatan dengan mengadakan hubungan dengan pencipta nikmat, pencipta bahala. Hubungan itu sebenarnya, bukan ada apa pun pada nikmat dan bala itu, kerana nikmat dan bala itu adalah merupakan ciptaan Allah. Yang kita naknya Allah pencipta nikmat dan bala itu, bukannya ada apa pun pada nikmat dan tu. Nikmat tempat kita mengenal Allah Ta'ala, bala pun tempat kita mengenal Allah Ta'ala. Tujuan kita, target kita, hal tujuannya Allah. Jelas tu tentang takdir tu, jangan pening kepala. Dan tentang takdir pula, tak perlu kita menyelam sedalam-dalamnya tentang takdir itu, sebab dia akan memeningkan kepala kita. Sebab ada akal tak boleh terima. Tak boleh terima dia. Sebab apa akal tak boleh terima? Sebab akal rasa cerdik daripada Allah Ta'ala. Itu masalahnya. Berserah saja cukup, terima saja, redha. Dan namanya hamba. Lihat dalam dia macam gini, satu mereka yang ini di sisi ulama usuluddin, mutakallimin, yang bicara tentang tauhid sufi itu, mutakallimin, ulama tauhid, mereka lah yang membahagikan bahawa takdir itu ada dua, satu mubram yang tak boleh berubah, satu lagi muallaq. Satu mubram, satu muallaq. Mubram ni memang tak boleh ubah dah. Kalau dah baka Jawa, jangan mengaku Korea dah lah. Ini memang tak boleh ubah. Apa dah berlaku tu memang tak boleh ubah dah. Adapun muallaq ini, muallaq ni bukan ta'liq, ta'liq tergantung, menggantungkan sesuatu perkara, belum tentu berlaku lagi tu. Sebab belum tentu berlakulah yang ada usaha ikhtiar pada hamba tu, usaha ikhtiar elakkan, nak panjang umur, sedekah sebagainya. Sebab belum berlaku lagi, dia masih tergantung lagi. Belum tentu lagi sedekah tu panjang umur, belum tentu lagi. Kalau Allah nak, kalau tidak, tidak. Sebab itu yang dikatakan orang kalau nak lafazkan cerai kan, dia buat taklik. Lafaz taklik tu, ceraikan. Kalau kamu keluar daripada pintu ini, jatuh talak satu. Dah jatuh ke belum? Belum jatuh lagi, tergantung lagi, masih tergantung lagi. Bila nak jatuh? Bila dilangkah keluar baru jatuh. Tetapi rupanya isteri tu pun belajar fiqh juga. Dia dulu sekolah Arab. Suami yang tak belajar mengaji ni. Kalau awak keluar pintu ni, bukan talak satu dah, dah geram sangat ni, dah simpan lama ni, meletup pula. Saya ceraikan awak dengan talak sebanyak butiran pasir di pantai. Jatuh berapa? Sebanyak butiran pasir di pantai, jatuh berapa? Jatuh 3. Kerana apa? Sebanyak-banyak butiran pasir di pantai itu, ada tak angka 3 situ? Ada tak biang 3 situ? Ada kan? Aku talak kamu, talak 100. Dalam 100 ada 3 tak? Ada 3. Dalam jutaan bintang di langit ada 3. Ada, jatuh 3. Justru itu janganlah dia kadang-kadang cakap macam mana, emosi kan, dia dah mencecah akal tu, akal dah tak boleh fikir apa lagi, geram sangat, lepaskan. Rupa-rupanya si isteri ni, dia dulu sekolah Arab, belajar fiqh.
Ha. Dia tak keluar pintu depan, dia keluar pintu belakang. Selamat dah dia, tak jatuh lah. Nah. Suami pun termenung dia kan. Baru teringat anak tweet, ayah nak pergi sekolah ni, suruh mamang kau hantar. Teringat pula Allah, semalam siapa hantar? Mama hantar. Mama kau keluar dari pintu ni. Tak tahu, tetapi dah ada kereta dia, kami pun keluar lah. Dah pening dah. Maklumlah tengah panas, bukan ingat apa pun. Dah masuk air kedua baru dah cool sikit kan. You semalam keluar pintu ni Tak lah. Habis semalam hantar anak, siapa hantar anak? Saya dah hantar anak. Awak dah tidur. Keluar mana? Saya keluar pintu belakang. Baru menyesal balik. Lepas tu macam mana? Patut semalam tu dah lafazkan, kalau kamu keluar dari pintu ini sampai bila-bila pun, kalau disebut bila-bila lah. Kalau dia kata kalau pintu ini dia tak cakap apa-apa pun, bila-bila, keluar hari ini jatuh talak, besok keluar tak jatuh. Tetapi kalau dia kata keluar sampai bila-bila tak boleh keluar nanti jatuh. Keluar pintu belakang. Tak apalah rumah teres, kalau memflek talilah, pasang selimut, tarik turun keluar pintu masuk rumah orang lah, bawah tu. Kalau dah begitu simen je pintu tu, takut terkeluar. Buat pintu lain pula. Jalan selamat. Itu fiqh tu. Ni tak belajar hakikat je, fiqh tak belajar apa hal. Jadi apabila taklidkan, digantungkan dengan kalau kamu keluar, kalau tu belum berlaku lagi tu. Maka dalam proses nak berlaku, sama ada mungkin berlaku, mungkin tidak. Jadi kalau dia katakan takdir mu'allaq itu, dia harus saja, bukan benda wajib berlaku. Kita bersedekah ni, adakah wajib Allah memanjangkan umur kita? Tak, harus bagi Allah Ta'ala menciptakan satu perkara, harus saja. Boleh berlaku tidak. Maka di sini pembicaraannya ulama mutakallimin, supaya apa? Untuk coolkan otak kita supaya jangan pening. Ramai kadang-kadang kalau saya menceritakan tentang takdir, orang bertanya lepas makan, saya makan, Ustaz, tadi Ustaz kata semua dapat Allah Ta'ala, Ustaz. Baik Ustaz, kalaulah kita ni ahli neraka, macam mana kita, apa guna kita semayang? Dia siap tanya dah, kalau kita ahli neraka macam mana guna semayang? Saya tanya balik, dah tahu ke belum? Belum Ustaz. Lepas tu jangan fikirkan tentang neraka syurga, fikirkan bagaimana nak masuk syurga dengan amal, selesai. Akal tak boleh terima tu. Baik. Jadi ulama mutakallimin memahamkan tentang takdir ini atas jalan begini, mubram dan mu'allaq, supaya cool sikit. Kita tak boleh ubah, tak boleh. Kita kata bodoh betul. Jadi kita nak pilih yang mana? Yang ringan bagi kita. Jangan besok ditanya kan, tak kejut anak ke besok di akhirat? Tak kejut anak ke? Tak, aku belajar hakikat Allah semua daripada Allah Ta'ala. Besok ditanya wakul, dah sembelih lembu 2 ekor, tak faham diorang ni, dah tepu dah ni, tersumbat hati dah, tak ada petunjuk macam
hidayat urusan Allah. Kerja kita bisnes lah tentang rezeki urusan Allah. Kita ibadat sembah Allah tentang pahala ke mana dah. Ya, wallah sambung sampai ya 135 hari